Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini saya berkongsikan sedikit yakni paper yang akan saya tentang sebentar lagi, yakni yang berbasikkan pengembangan konsep halal dan thayyibah melalui program pelatihan di Institut Pendidikan Produk Halal IPPH University Putra Malaysia, suatu analisa. Oke, pendahuluan pada paper saya ini akan ditonjolkan ataupun dikemukakan mengenai syariat Islam yang sangat mengambil berat mengenai status daripada makanan, sama ada yang haram ataupun yang halal, sehingga boleh melindungi manusia daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengambilan halal dan halal, terutamanya tidak cukup dengan halal saja, akan tetapi mestilah dengan thayyibah, yakni yang halal lagi baik. Ini menandakan bahwasanya pengambilan halal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala juga ianya dapat memberi kesehatan kepada tubuh badan, yaitu dengan berunsurkan kepada thayyibah ataupun yang baik. Kemudian ketiga, dalam mengetahui atau memahami halal dan thayyibah memerlukan satu latihan ya. Latihan halal thayyibah ini adalah bagaimana seseorang boleh mengenal pasti ataupun mana-mana industri mengenai halal thayyibah. Dan pada kesempatan ini Institut Pendidikan Produk Halal UPM telah memberikan suatu perkhidmatan di mana perkhidmatan ini mengenalkan ataupun membuat satu pengajaran pendidikan mengenai halal thayyibah. Oke, dapatan kajian pada paper ini adalah dikenal pasti bahwa makna halal adalah hal la yahillu hilan wa halalan, yang bermaksud adalah sesuatu yang dibenarkan ataupun dibolehkan secara hukum syariah. Dan hukum syariah sangat membenarkan perbuatan yang disyariatkan dalam agama Islam ataupun dibolehkan, tidak ditegak oleh syariah, dibenarkan, diizinkan atau lawan daripada haram. Jadi itulah makna daripada kalimat dari hal la yahillu. Dan juga halal ini adalah perkara yang harus, yang tidak terdapat dalil daripada syarak yang mengharamkannya. Ini arti yang ketiga. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah pun dinyatakan bahwa qala ta'ala ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah telah berfirman bahwasanya wahai manusia, semuanya sama ada yang orang yang muslim dan tidak muslim, maka hendaklah kamu makan makanan yang ada di muka bumi dengan cara yang halal dan baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Kemudian dalam hadis pun agak panjang di sini, tapi secara garis besarnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-halalun bayyin, haramun bayyin, wa bainahuma mustabihat la ya'lamu katsirun minan nasi. Maknanya di sini bahwa sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu adalah jelas. Perkara di antaranya adalah perkara yang subhat. Nah, disinilah subhat mestilah ditinggalkan. Yang mana bila berlaku suatu hukum antara halal dan haram, maka kita mengenai perkara yang haram dan sebaiknya kita tinggalkan. Oke, kemudian perbincangan mengenai program yang ditawarkan oleh pihak Institut Pendidikan Produk Halal adalah seperti yang telah dinyatakan di sini: proses penyembelihan halal, proses eksekutif halal, proses kesejahteraan halal, bengkel analisis halal, yakni tentang asid, dan juga bengkel analisa halal tentang alkohol, dan juga analisa halal mengenai analisis daripada DNA, dan juga seminar analisa halal kandungan dalam bio
kosmetik, dan juga bagi analisa halal, pengenalan pada analisa halal, dan pada akhir itu pada pengguna barang yang Islamik, kosmetik, dan penjagaan pribadi diri atau sendiri ya, pribadi sendiri. Baik, dan peranan EPPS adalah merupakan pusat sehenti menggunakan pendekatan yang berbagai dan berpadu dalam memajukan isu halal di negara dan juga di peringkat antara bangsa, yaitu di Malaysia dan juga di luar negara. Bahkan sekarang juga melakukan networking dengan Thailand dan Indonesia. Kemudian juga menyebarkan dakwah di mana mengenalkan kepada orang-orang yang bukan Islam tentang Islam itu sendiri, dan juga kepada orang Islam mendakwahkan supaya orang-orang Islam menjaga makanan yang halal, ya, dan tidak menggunakan sesuatu makanan yang haram. Baik. Kemudian juga mendidik pengguna berkaitan dengan produk halal dan haram, artinya kena benar-benar memperhatikan hal-hal yang produk yang berkaitan dengan halal dan haram. Dan kesimpulan akhir, pengambilan konsep halal dan thayyibah amat dituntut dalam syariat Islam. Nah, oleh sebab itulah setiap individu Muslim, ya, ataupun industri hendaklah memberi perlindungan tentang ataupun jaminan tentang produk yang halalan dan thayyibah. Demikian juga individu mestilah memelihara ataupun menjaga makanan agar makanan itu mengandungi halal dan thayyibah. Dan yang kedua adalah penubuhan Institut Pendidik Wadah Halal (UPM) merupakan salah satu institusi yang menggerakkan penelitian perkhidmatan, memberikan kesan baik kepada masyarakat dan industri halal. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada pengungsi yang telah memberikan masa kepada saya untuk membentangkan satu tajuk yang kami tulis bersama, yaitu mengenai Haldonah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi serta undang-undang keluarga Islam di Malaysia tinjauan awal. Jadi dalam tajuk yang akan saya bentangkan di sini adalah merupakan satu asas mengenai al-hubunah, ya, yaitu sebagaimana dalam pendahuluan bahwa ketika suami dan istri bercerai maka berakibat kepada satu isu yang dinamakan dengan hubunah. Kemudian juga bahwa ketika berlaku hubunah di sini memberikan suatu kesan bahwa anak-anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga mau tidak mau anak-anak memerlukan penjagaan dan bimbingan serta pentadbiran ataupun ditadbir urusan-urusan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya sendiri, sehinggalah anak-anak itu membesar. Dan pada pandangan mazhab fikih Syafi'i bahwa hadzanah ini membawa maksud kepada melindungi dan memberi penjagaan kepada anak yang tidak dapat membezakan antara perkara yang betul dan salah, tidak mampu untuk bergantung kepada diri sendiri dan memberi pendidikan yang layak dan melindungi anak-anak daripada sesuatu perkara yang berbahaya kepada ke atas diri anak itu. Manakala menurut mazhab Hanafi pula adalah bermaksud kepada menjaga kesejahteraan anak secara keseluruhan, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain dalam jangka masa tertentu bagi mendapat jagaan. Baiklah, dalam hukum hadzanah telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mengenai bagaimana yakni seseorang yang berlaku yakni perceraian
sehingga ibu-ibu mereka ini yang menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap, yaitu bagi mereka yang hendak menyempurnakan penyusuan ibu tersebut. Dan di sini menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada ibu ya dalam melakukan hak hadonah terhadap anak. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita datang berjumpa Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya adalah anakku. Saya melahirkan dengan susu badan saya dan dia minum dan saya yang menjaganya. Sekarang ayahnya telah menceraikan aku dan dia mau mengambil anakku." Kemudian Rasulullah SAW berkata, Anda mempunyai hak daripada dia selagi Anda tidak berkahwin. Jadi hikmah daripada hadonah ini adalah lebih menimbulkan rasa tanggung jawab ya dalam menjaga anak, kemudian mengingat dari sesuatu yang berbahaya pada diri anak itu ketika berlaku perceraian, dan memberi pengajaran pada ibu ketika berhadapan dengan perceraian, dan itu adalah kesan yang kurang baik ya. Dan kemudian menentukan urutan jagaan ya, siapa yang lebih utama untuk menjaga anak tersebut. Kemudian berkaitan dengan tempo jagaan, jadi anak itu adalah lahir sehinggalah dia berumur dewasa ya, sebagaimana Islam menyebutkan adalah sebagai mumayyiz. Hanya mumayyiz ini berbeza pendapat ya, mengenai maknanya ketika mumayyiz. Ada yang mengatakan mumayyiz ini kanak-kanak yang boleh membezakan antara baik dan buruk. Kemudian dari segi umur ia masih mencapai pada umur 7 tahun. Walau bagaimana juga mazhab Syafi'i dan Hanafi pada pandangan yang sama, bahwa kanak-kanak berumur 7 tahun tidak dikategorikan sebagai mumayyiz. Ya, ini, okay. Kemudian berkaitan perintah penjagaan pemilihan penjaga yang lebih berhak terhadap hadonah ini, jelas bahwa mazhab Syafi'i mendahulukan wanita ya, kemudian lelaki ketika kedua-duanya wujud. Dan dalam section ke-81 Akta 303 1 tertakluk kepada section 82, ibu adalah yang paling berhak daripada segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkawinan dan juga selepas perkawinan itu dibubarkan. Dan menurut mazhab Hanafi pula sama ditekankan bahwa penjagaan lebih kepada ibu. Manakala upah hadonah, mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa upah hadonah adalah diambil daripada sumber harta anak kanak-kanak itu. Jika dia mempunyai harta, jika tidak maka harus menggunakan harta ibu bapa dan yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Dan dalam undang-undang telah dinyatakan juga mengenai syarat kepada yang memerlukan upah, tapi kami belum mengemukakan mengenai akta-akta yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Bagi penutup, hadonah merupakan hak seseorang penjaga dan perlu dilaksanakan ketika berlaku perceraian di antara suami dan istri. Dan para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi telah membicarakan hak hadonah, sehingga mereka ini kedua mazhab ini memberi kesan kepada undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Dan yang terakhir kalinya bahwa Mahkamah Syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutuskan hak hadonah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afaf binti Skari. Hari ini mewakili kumpulan pembentang akan membentangkan satu artikel yang bertajuk Dasar Pemerkasaan Institusi Tahfiz di Malaysia. Isu dan permasalahan kajian. Seperti mana yang kita sedia maklum, telah menjadi fenomena ya pada ketika ini, ibu bapa sangat berhajat dan sangat berhasrat untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat pengajian tahfiz. Ini adalah untuk memastikan anak-anak mereka menjadi seorang penghafaz Al-Quran yang profesional. Okay. Justru itu, kita dapat lihat kewujudan institusi tahfiz semakin meningkat saban tahun melalui penubuhan sama ada daripada pihak kerajaan maupun pihak swasta. Namun begitu, kita dapat lihat sistem pendidikan tahfiz masih perlu kepada penambahbaikan dalam usaha untuk memastikan
institusi tahfiz ini diperkasakan. Dan yang ketiga, transformasi dan pemekasaan perlu dilakukan dalam aspek penubuhan dan pendaftaran, keselamatan premis, kualiti tenaga pengajar, kebolehpasaran murid, kurikulum tahfiz dan lain-lain. Ini sangat penting untuk memastikan pendidikan tahfiz negara setanding dengan pendidikan arus perdana. Hasil kajian mendapati bahawa perlunya kepada dasar pemekasaan institusi tahfiz. Yang pertama, pemekasaan terhadap aspek pengurusan dan pentadbiran institusi tahfiz untuk meningkatkan tahap credibility sistem pengurusan. Okey, di sini kita dapat lihat bila mana sistem pengurusan yang lemah akan memberi implikasi yang sangat kuat terhadap pengoperasian institusi tahfiz. Seperti contoh, bila mana pengurusan yang lemah, kita dapat lihat banyak institusi tahfiz berjalan setakat 2-3 tahun. Setelah itu, terpaksa menutup tahfiz mereka kurang daripada pengurusan yang lemah. Jadi, pemekasaan perlu dilakukan terhadap aspek pengurusan pentadbiran institusi tahfiz ini. Yang kedua, pentingnya pemekasaan terhadap aspek kurikulum, di mana kurikulum ini adalah tunjang utama pendidikan tahfiz. Kurikulum yang bagus akan menghasilkan pelajar yang cemerlang. Kurikulum yang mantap, kurikulum yang selaras akan menjadikan pendidikan tahfiz negara setanding dengan pendidikan arus perdana. Kurikulum pendidikan tahfiz sekarang masih kita dapat lihat berbeza-beza antara pusat tahfiz swasta dan kerajaan. Bahkan sesama pusat tahfiz kerajaan dan pusat tahfiz swasta juga berbeza. Kita seperti peperiksaan ada sekolah tahfiz yang mengambil peperiksaan, ada sekolah tahfiz yang tidak mengambil peperiksaan SPM dan sebagainya. Perkara ini sangat ketara dan kesannya kita dapat lihat kepada pelajar itu sendiri dari segi aspek kecemerlangan mereka dan juga aspek kelebihan mereka berbeza-beza. Dan ini melalui pemekasaan kurikulum tahfiz, kita dapat menghasilkan satu standard, menjadikan pendidikan tahfiz negara mempunyai standard mereka yang tersendiri. Jadi pemekasaan terhadap kurikulum perlu dilakukan. Yang ketiga, aspek keselamatan sekolah juga perlu diperkasakan untuk memastikan tahap keselamatan warga institusi tahfiz berada pada tahap yang selamat. Kita tak nak peristiwa seperti mana yang berlaku di pusat pengajian Darul Furqan Ittifaqiyah berulang. Isu ini disebabkan aspek keselamatan sekolah yang tidak berada pada tahap yang optimum. Jadi, kita nak memastikan sekolah tahfiz juga memenuhi piawaian keselamatan yang disemang oleh pihak berautoriti. Jadi, satu dasar pemeriksaan juga perlu dilakukan dari aspek keselamatan sekolah tahfiz. Yang keempat, hala tuju dan kebolehpasaran murid tahfiz juga perlu dilakukan pemekasaan dengan lebih terperinci agar mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Kebanyakan pelajar tahfiz apabila mereka menamatkan pengajian mereka tidak tahu arah mana mereka ingin menyambung pelajaran mereka. Dan ini memberi kesan kepada pelajar tahfiz itu sendiri, di mana kita dapat lihat ramai penganggur daripada kalangan pelajar tahfiz ini, dan ini suatu perkara yang tidak bagus untuk perkembangan generasi yang akan datang. Okey, jadi pelajar-pelajar ini perlu diberi
diberi pendedahan terhadap hala tuju dan kebolehpasaran mereka, bahawa mereka ini layak dan setanding dengan murid-murid pendidikan arus perdana untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, peringkat universiti dan sebagainya. Okey. Justru itu, secara kesimpulan, kita mendapati bahawa sistem pendidikan tahfiz perlu kepada penambahbaikan ke arah menaik taraf sistem pendidikan tahfiz negara. Dan ini akan memberi manfaat dan kebaikan juga yang menyeluruh kepada semua pihak termasuk sekolah, guru, pelajar dan ibu bapa. Justru itu, keperluan satu dasar pemekasaan perlu dibangunkan bagi memastikan institusi tahfiz dapat diperkasakan dan selaras dengan perkembangan pendidikan negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Nuzlan. Hari ini saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Cadangan Keberkesanan Penggunaan ICT dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran iaitu PDP bagi pelajar orang-orang upaya OKU dan institusi pendidikan sewaktu COVID-19. Baiklah, sebelum memulakan, seperti yang sedia maklumlah bahawa sejajar dengan konsep pembelajaran abad ke-21 ataupun 4.21 dan pembangunan industri 4.0, perkembangan teknologi juga merupakan perkara yang sangat penting dan menjadi salah satu medium interaksi dalam proses PDP di institusi pendidikan di Malaysia. Makanya kalau kita lihat sekarang, negara dilanda oleh pandemik COVID-19, penggunaan ICT sangat berluasa bukan hanya pada skop industri pendidikan, bahkan di dalam industri perniagaan, ekonomi dan lain juga. Makanya kita dapat lihatlah di sini bahawa disebabkan pandemik COVID-19 ini, corak pembelajaran yang kebiasaannya dilakukan secara bersemuka kini telah dijalankan secara dalam talian sewaktu PKP dijalankan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan oleh para guru dan juga para pelajar untuk menghadiri ke sekolah disebabkan COVID-19 ini. Namun begitu, kita timbullah satu persoalan tentang bagaimanakah orang OKU, pelajar OKU ini di institusi pendidikan menjalankan proses pembelajaran mereka kerana perhatian perlulah diberikan secara lebih agar dapat memastikan kebersanan proses PDP yang dijalankan sewaktu COVID-19 ini oleh institusi pendidikan dan juga oleh para pelajar OKU lah. Maka kita ingin lihat apakah bentuk kata cadangan keberkesanan yang boleh dilakukan atau yang diambil oleh para guru institusi pendidikan dan juga pelajar OKU dalam menggunakan ICT dalam proses PDP mereka sewaktu COVID-19. Baiklah. Hasil kajian mendapati bahawa antara cadangan keberkesanan penggunaan ICT dalam proses PDP bagi pelajar OKU dan institusi pendidikan sewaktu COVID-19 adalah yang pertama, dengan menyediakan latihan intensif bagi guru. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih terperinci dan mendalam akan keperluan khas bagi pelajar OKU pendidikan khas di dalam kelas. Kadang-kadang kita lihat setengah guru, mereka hanyalah menjadikan pendidikan khas itu sebagai subjek ataupun pendidikan minor, bukannya major, yang kadang-kadang mereka hanya mengambil kursus seperti diploma lanjutan di PLI yang mana tidak menjuruskan kepada, tiadalah orang kata mereka tidak menghadiri ataupun menduduki latihan intensif tentang kaedah yang bersesuaian, tentang pengajaran bagi pelajar orang kurang upaya dan lain-lain. Hal ini amat penting kerana kita harus membezakan, melihat bagaimanakah kaedah yang bersesuaian yang perlu diberikan kepada para pelajar OKU ini. Oleh itu, guru-guru haruslah sewajarnya diberikan latihan intensif sejak sebelum mereka postinglah sebagai guru lagi di institusi pendidikan khas di Malaysia. Baiklah, cadangan yang kedua adalah dengan menyediakan bahan batu belajar,
mengajar ataupun BBM dengan lebih banyak seperti Picture Exchange Communication iaitu PEC dan diberikan kepada para guru dan pelajar bagi kegunaan mereka di rumah. Hasil temubuat bersama seorang guru institusi pendidikan mendapati bahawa kebanyakan PEC ini, apa itu PEC kat sini? PEC merupakan satu perantaraan komunikasi ataupun visual aid, bantuan alat komunikasi lah secara visual ataupun gambar ajar ke untuk memberikan kemudahan pengholahan informasi ataupun maklumat untuk sampai kepada murid. Jadi kebanyakan PEC ini hanya terdapat di sekolah lah, tidak terdapat di rumah. Maka COVID-19 yang telah COVID-19 ini yang mana kita tengok proses pembelajaran dilakukan secara atas talian, amat sukar untuk para pelajar OKU itu memberikan fokus yang lebih. Begitu juga dengan di pihak pengajar guru pendidikan khas lah, kerana kebanyakan PEC ini hanya terdapat di rumah. Jadi sewajarnya kalau kita boleh datangkan satu inisiatif bahawa PEC ini boleh diberikan kepada pelajar OKU dan juga pelajar guru pendidikan khas untuk simpanan mereka di rumah juga, agar pada waktu akan datang seperti bencana COVID-19 ini ataupun lain-lain, mereka boleh menggunakan BBM inilah sebagai membantu mereka memberikan kefahaman sewaktu proses PDP secara atas talian dijalankan. Baiklah, yang ketiga, menyediakan garis panduan khas pengurusan kaedah PDP bagi institusi pendidikan khas sewaktu bencana agar ianya dapat membantu para guru untuk mengetahui kaedah yang sesuai bagi mengajar pelajar OKU ini sewaktu tempoh PKP COVID-19 ini. Kita telah lihat bahawa KPM telah mengeluarkan satu garis panduan khas melalui tata cara pengajaran PDP, bagaimana untuk melaksanakan PDP sewaktu bencana berlaku. Jadi yang kita tengok kat sini, garis panduan ini hanya dilihat, hanya melihat ianya sekadar umum lah, tidak menekankan ataupun mengkhususkan kaedah bagaimana kaedah yang sesuai bagi institusi pendidikan khas secara khususnya. Maka kalau sewajarnya lebih baiklah kalau ada garis panduan khas yang begitu menjurus kepada institusi pendidikan khas, kepada para guru dan juga pelajar OKU tentang bagaimana untuk mereka menjalankan sesi pembelajaran mereka sewaktu COVID-19 ini agar ia dapat lebih sempurnalah dan juga lebih mudah dan baik. Baiklah, cadangan yang keempat adalah dengan mengenal pasti platform PDP yang bersesuaian dengan tahap penerimaan dan kefahaman pelajar OKU agar dapat membantu para guru untuk mengawal fokus pelajar OKU sewaktu PDP secara atas talian sedang dijalankan. Hal ini amat pentinglah untuk kita lihat pendekatan yang sesuai. Kita kena tengok dahulu bagaimana kaedah yang perlu digunakan bagi menyampaikan PDP secara atas talian, iaitu adakah dengan menggunakan aplikasi Zoom ataupun dengan menggunakan perakaman video ataupun dengan melakukan WhatsApp video call dan lain-lain lah. Jadinya kat sini amat penting untuk kita juga melihat kalau pembelajaran atas talian ni kebanyakannya bermain dengan masalah capai internet. Kalau kita capai internet lah yang tinggi, mungkin kaedah Zoom, Steam, Google Classroom seperti contohlah amat sesuai untuk digunakan. Dan juga untuk capaian sederhana, perakaman video atau YouTube boleh digunakan. Jadi dengan mengenal pasti platform PDP bersesuaian ini dapatlah membantu keberkesanan dalam menjalankan proses PDP secara atas talian sewaktu COVID-19 ini antara pelajar OKU dan juga para guru pendidikan khas lah. Okey, yang terakhir, yang kelima adalah komitmen serta kerjasama ibu bapa dan pelajar. Okey, perkara ini amat penting kerana ibu bapa dan juga pelajar OKU sendiri haruslah memahami dan juga menerima norma baharu pendidikan kini yang telah kita lihat orang kata konsep pembelajaran PDP itu telah dijalankan melalui atas talian. Maka komitmen ibu bapa serta anak-anak istimewa amatlah penting demi memastikan keberkesanan proses penyampaian PDP itu tercapai dan juga pelajar OKU itu sendiri tidak orang kata ketinggalan lah proses pendidikan mereka walaupun sewaktu COVID-19. Maka para ibu bapa misalnya sangat penting untuk mereka memberikan ruang pada anak istimewa ini untuk mereka hadiri kelas dalam tarian
dalam atas secara dalam talian ini serta turut memantau sesi pembelajaran dan tugasan yang telah diberikan oleh para pendidik mereka kepada anak-anak OKU sewaktu di rumah. Okey, itu saja dan kita lihat kesimpulannya secara umum. Kursus PDP secara dalam talian ini banyak menggunakan platform seperti e-learning, YouTube dan lain-lain. Maka kaedah-kaedah ini dapat digunakan kerana ia dapat menjadi satu medium lah untuk menempatkan banyak informasi dan menjadi ruang rujukan utama pelajar bukan sahaja di peringkat institusi pendidikan khas iaitu pelajar OKU dan juga guru OKU, namun untuk institusi pendidikan di Malaysia juga secara umum untuk sekolah harian normal juga dan lain-lain lah. Walau bagaimanapun para guru, ibu bapa maupun pelajar OKU sendiri, walaupun mereka walaupun kita semualah mengalami kekangan dalam melaksanakan proses PDP secara maya atau dalam talian ini, mereka ataupun kita harus menerima normal baru bahawa gaya pembelajaran kini telah berubah. Hal ini bagi memastikan pendidikan anak OKU ini terus terjamin meskipun negara di dalam tempoh PKP ataupun obat-obat lain lah di masa akan datang kita tidak tahu. Oleh itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar Zakaria. Pada hari ini, kami sekumpulan ahli penyelidik akan membentangkan atas kerja yang bertajuk Penentuan Hak Milik Harta Intelek Hasil Penyelidikan, Kajian Kes Terhadap Produk Inovasi Ensiklopedia IFIK Solat OKU Pekak 1.0. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan berkaitan dengan penentuan hak milik hasil penyelidikan ataupun hasil produk inovasi yang telah diciptakan di universiti. Untuk kami nak kaji berkaitan dengan penentuan hak milik, sama ada hak milik produk inovasi tersebut jatuh kepada universiti ataupun jatuh kepada pencipta yang menciptakan produk tersebut. Dalam kajian ini kami memfokuskan kepada produk IFIK Solat OKU Pekak. Produk ini merupakan salah satu produk video pembelajaran yang mengajar berkaitan dengan solat kepada OKU Pekak. Jadi produk ini telah diciptakan oleh kami semua, oleh ahli penyelidik dengan menggunakan pakai dana ataupun geran daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi dalam pembincangan ini kita nak kaji sama ada siapakah yang berhak kepada hak milik produk ini, sama ada universiti ataupun para pencipta yang menciptakan produk ini. Untuk membincangkan berkaitan ini, kita kena kaji berkaitan dengan model hak milik terlebih dahulu. Terdapat 4 model hak milik harta intelek. Apabila kita membincangkan berkaitan dengan harta intelek, sesuatu produk yang telah dihasilkan di universiti, terdapat 4 model hak milik, iaitu model hak milik universiti, model hak milik pencipta, model hak milik awam dan juga model hak milik bersama. Dalam keempat model ini, model yang paling terkenal adalah model hak milik universiti dan juga model hak milik pencipta. Apa itu model hak milik universiti? Model hak milik universiti ini bermaksud suatu produk yang diciptakan ataupun produk inovasi yang dihasilkan di universiti dengan menggunakan pakai dana yang diberikan oleh universiti dan telah diciptakan oleh para pekerja dalam tiap pekerjaan di universiti, akan menjadi produk yang dihasilkan tersebut akan menjadi hak milik universiti. Apa itu model hak milik pencipta pula? Model hak milik pencipta ni suatu produk yang telah diciptakan oleh pencipta di universiti akan menjadi hak milik pencipta, bukan hak milik universiti. Salah satu universiti yang telah mengamalkan model hak milik pencipta ni adalah Universiti Waterloo di Kanada. Universiti ini telah memberikan kebebasan kepada pencipta untuk memiliki hak harta intelek tersebut. Hak harta intelek yang telah dibangunkan oleh pencipta tersebut. Pencipta tersebut juga mempunyai kebebasan sama ada dia nak ambil harta hak milik tersebut ataupun diberikan kepada universiti. Tetapi kalau ikutkan antara kedua-dua model ini, model yang paling terkenal sekali adalah yang banyak digunakan pakai adalah model hak milik universiti. Seterusnya, apabila kita nak kaji berkaitan dengan penentuan hak milik hasil inovasi penyelidikan, penglibatan pihak-pihak juga memainkan peranan.
Dalam suatu penciptaan produk inovasi di universiti, terdapat 3 pihak yang biasanya yang terlibat, iaitu pekerja dan juga pelajar ataupun rakan sekutu. Tiga-tiga pihak ini biasanya terlibat untuk menghasilkan suatu produk di universiti. Siapakah pekerja? Pekerja ni merupakan pekerja yang bekerja di universiti, sama ada sebagai pembantu penyelidik ataupun ahli akademik, dan juga sebagai seorang staf yang bekerja di universiti. Pekerja ni apabila dia menciptakan suatu produk di universiti dengan menggunakan hasil dana daripada universiti dan dalam tempoh pekerjaan, dan dia dibayar gaji oleh universiti, maka produk yang telah dihasilkan olehnya tersebut tidak akan menjadi hak miliknya, hak milik pekerja tersebut, dia akan menjadi hak milik universiti. Bagi para pelajar, berkaitan dengan apabila berkaitan dengan hak milik, kita boleh lihat pelajar ni hak milik, contoh hak milik yang harta intelek yang selalu dihasilkan oleh pelajar adalah penulisan, karya kreatif dan juga hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Secara umumnya, suatu harta hak milik yang telah dihasilkan oleh pelajar akan menjadi hak milik pelajar. Kecuali sekiranya pelajar tersebut mencipta suatu produk dengan menggunakan hasil dana daripada yang diberikan oleh universiti pada pelajar tersebut, maka produk yang dihasilkan oleh pelajar tersebut akan menjadi hak milik universiti. Siapakah pula rakan sekutu? Rakan sekutu ni merupakan pelawat ataupun rakan kerjasama daripada luar yang datang dalam universiti untuk menghasilkan produk tersebut. Bagaimana harta intelek antara rakan sekutu dan universiti ini ditentukan? Ia ditentukan biasanya sewaktu awal perjanjian kontrak tersebut dilakukan, ataupun awal penyelidikan tersebut dilakukan. Mereka telah bincangkan secara terperinci. Dalam penciptaan produk inovasi efek solar OKU ini, pihak-pihak yang terlibat adalah ketua penyelidik, pembantu penyelidik dan juga enumerator. Kesemua pihak-pihak ini diklasifikasikan sebagai seorang pekerja. Makna kata produk ini telah dicipta oleh pekerja yang dibayar gaji oleh universiti untuk menghasilkan produk ini. Jadinya produk inovasi efek solar OKU ini dihasilkan dengan menggunakan dana daripada universiti, dan para penyelidik juga telah dibayar gaji oleh universiti untuk mencipta produk ini. Bagaimana pula kita nak menentukan model sama ada produk inovasi efek solar OKU ini milik pencipta ataupun milik universiti? Terdapat 4 elemen penentuan. Bagaimana kita nak menentukan hak milik harta intelek produk inovasi yang telah dihasilkan di universiti? Pertama, melalui akta. Yang kedua, akta ini bermaksud hak cipta. Yang kedua, undang-undang buruh. Yang ketiga, undang-undang kontrak. Yang keempat, polisi harta intelek universiti. Keempat-empat elemen ini yang paling terkenal adalah, yang paling dititik beratkan adalah polisi harta intelek universiti. Kita sekiranya produk tersebut dicipta di Universiti Sains Islam Malaysia, mana polisi harta intelek yang perlu dirujuk adalah polisi harta intelek Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam polisi harta intelek Universiti Islam Malaysia mengatakan bahawa suatu produk yang telah diciptakan di Universiti Sains Islam Malaysia yang mana menggunakan dana yang diberikan oleh universiti, mana produk tersebut akan menjadi hak milik universiti. Siapakah yang berhak kepada produk inovasi harta intelek? Siapakah yang berhak kepada harta intelek produk inovasi efek solar OKU pekat ini? Jawapannya adalah pihak universiti, kerana produk ini telah dibangunkan dengan menggunakan dana yang diberikan oleh pihak universiti dan diciptakan oleh seorang pekerja yang mana bekerja di Universiti Sains Islam Malaysia, dan mereka dibayar gaji oleh universiti. Makna produk ini adalah menjadi hak milik universiti, bukan menjadi hak milik pencipta yang mencipta produk tersebut. Jadi kesimpulannya, kebanyakan model hak milik yang digunakan di universiti adalah model hak milik universiti. Terdapat 4 elemen yang bagaimana nak menentukan hak milik harta intelek hasil penyelidikan.
ataupun hak milik hati intelek produk inovasi yang telah dihasilkan di universiti, iaitu Akta, Undang-Undang Buruh, Undang-Undang Kontrak, Undang-Undang Polisi, Undang-Undang Kontrak dan juga Polisi Harta Intelek Universiti. Bagi kajian ini nak menentukan hak milik produk inovasi yang dicipta, Polisi Harta Intelek Universiti Syariah Islam Malaysia telah menjadi rujukan. Produk inovasi efek solar OKU Pekat 1.0 adalah merupakan hak milik universiti, bukan hak milik pekerja ataupun pencipta, kerana produk ini telah diciptakan dengan menggunakan pakai dana daripada universiti ataupun diciptakan dalam tempoh pekerjaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, insya-Allah saya akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk tentang isu-isu berkaitan pernikahan yang menyalahi undang-undang keluarga Islam di Malaysia dan kaedah penyelesaiannya secara ringkas memandangkan masa yang terhad. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat pengurusan institusi kekeluargaan yang efisien adalah merupakan perkara penting dalam pembangunan modal insan dan juga merupakan perkara yang dituntut oleh syarak bagi menjaga keturunan ataupun hifz an-nasal. Hukum syarak yang berkaitan dengan munakahat atau perkahwinan perlu diterjemahkan dalam bentuk proses dan prosedur yang teratur sebagai suatu garis panduan kepada masyarakat. Dan di Malaysia, selari dengan bidang kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan, tanggungjawab bagi mewujudkan proses dan prosedur ini digalas oleh Jabatan Agama Islam dan juga Mahkamah Syariah bagi negeri-negeri. Namun begitu, walaupun terdapat pelbagai khidmat berkaitan proses pernikahan dan juga perkhidmatan sokongan berkaitan yang diberikan, masih wujud pihak-pihak yang tidak mematuhi proses dan prosedur tersebut sehingga menyukarkan banyak pihak lain, terutamanya agensi agama berkaitan. Jabatan Agama Islam dan Mahkamah Syariah hanya akan dirujuk apabila pihak-pihak ini berhadapan dengan masalah yang tidak mampu mereka selesaikan. Dan ini menimbulkan kesukaran kepada banyak pihak. Kalau kita lihat di Malaysia, di negara kita umpamanya, untuk pasangan yang ingin berkahwin sama ada lelaki ataupun perempuan, telah pun diberikan garis panduan yang jelas. Maknanya sebelum berkahwin, mereka diwajibkan untuk menghadiri kursus pra-perkahwinan dan lulus. Dan juga telah dinyatakan syarat permohonan bagi setiap pasangan yang ingin berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dokumen-dokumen yang diperlukan, apakah yang perlu dilakukan sebelum mereka berkahwin, kemudian proses perkahwinan itu sendiri, dan sehinggalah selepas akad nikah bagi sesuatu perkahwinan itu. Namun, walaupun prosedur yang jelas ini telah pun diberikan, telah pun diwar-warkan dalam website, di pejabat-pejabat agama melalui pamphlet yang diberikan, dan juga ada pegawai di Jabatan Agama yang boleh memberikan khidmat nasihat, namun masih lagi wujud pernikahan yang menyalahi undang-undang keluarga Islam. Antaranya ialah nikah sindiket, kahwin lari, poligami tanpa kebenaran mahkamah dan nikah bawah umur. Dan kalau kita lihat umpamanya nikah sindiket ini menimbulkan banyak darar, terutamanya kepada wanita ataupun kepada isteri itu sendiri. Pernikahannya boleh jadi sah tetapi menimbulkan masalah dari segi hukum syarak, ataupun sekiranya pernikahan itu tidak sah, maka dari segi hukum syarak, maka akan menimbulkan pelbagai masalah lain dari segi kesah tarafan anak dan sebagainya. Begitu juga dengan kahwin lari, poligami tanpa kebenaran mahkamah dan juga nikah di bawah umur. Kesemua ini sebenarnya telah pun diberikan penjelasan. Maknanya perkahwinan-perkahwinan yang sebegini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Walau bagaimanapun, secara ringkas, perkahwinan-perkahwinan ini ataupun pernikahan-pernikahan ini masih lagi berlaku di kalangan umat Islam. Baik, sidang pendengar yang saya hormati sekalian, apakah permasalahan berkaitan pernikahan yang menyalahi undang-undang keluarga Islam yang mungkin timbul?
Yang pertama ialah isu yang berkaitan dengan hukum syarak. Pernikahan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini boleh jadi sah, boleh jadi tidak sah sekiranya tidak menepati rukun. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat perkahwinan yang sebegini terutamanya yang tidak disahkan oleh mahkamah syariah akhirnya akan memberi kesan kepada pasangan tersebut dan juga kepada anak yang dilahirkan. Apabila berlaku kematian, maka akan timbul permasalahan dari segi harta warisan. Dan akan timbul permasalahan juga dari segi pewalian kepada anak yang terhasil daripada perkahwinan tersebut sekiranya anak tersebut mahu berkahwin apabila telah sampai waktunya. Yang kedua pula adalah merupakan isu yang berkaitan dengan undang-undang. Perkahwinan sebegini jelas bertentangan dengan enactment Undang-Undang Keluarga Islam dan boleh dikenakan penalti ataupun hukuman kerana melanggar peruntukan undang-undang sedia ada. Dan seterusnya adalah merupakan isu sosial. Perkahwinan yang sebegini sebenarnya akan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap pasangan yang berkahwin tersebut. Dan pasangan itu juga akan terus berrahsia dan malu untuk berdepan dengan masyarakat kerana status perkahwinan yang tidak jelas. Dan sekiranya mereka mempunyai anak, akan memberi kesan kepada anak tersebut juga dari segi tanggapan masyarakat kepada anak itu dan dari segi pendaftaran anak untuk bersekolah dan sebagainya, dan kesemua ini akan menimbulkan kesukaran bukan sahaja kepada pasangan yang berkahwin, malahan kepada zuriat mereka juga. Jadi sebagai kesimpulan daripada kertas kerja ini, pemerintah, masyarakat dan individu perlu memainkan peranan masing-masing dalam menangani isu ini demi memelihara maqasid syariah dalam menjaga keturunan, dan adalah merupakan fardu ain bagi setiap individu yang ingin bernikah untuk memastikan bahawa pernikahan mereka adalah sah menurut hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur dan undang-undang ini adalah kerana kurangnya kesedaran mereka mengenai implikasi jangka masa panjang akibat menyalahi prosedur. Dan sebagai sumbangan ke atas kajian ini juga, pengkaji telah menyarankan beberapa perkara yang difikirkan mampu untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menguruskan pernikahan mengikut prosedur undang-undang. Yang pertama adalah mewujudkan keperluan untuk mewujudkan garis panduan awam mengenai prosedur pernikahan yang sah menurut hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia, dan mewujudkan metod penyampaian yang jelas kepada masyarakat, yang jelas dan pelbagai. Dan yang kedua adalah untuk memperkukuhkan kandungan silibus khusus perkahwinan dengan memberikan perhatian ke atas kepentingan status pernikahan dan implikasi pernikahan yang menyalahi prosedur dan undang-undang agar dapat difahami oleh masyarakat dan dapat disampaikan kepada masyarakat, terutamanya kepada pasangan yang ingin berkahwin. Sebenarnya prosedur yang ada itu tidaklah merumitkan, tetapi prosedur yang ada itu adalah untuk menjamin supaya pasangan yang berkahwin itu tidak menghadapi sebarang kesukaran di kemudian hari. Yang ketiga adalah untuk memperbanyakkan informasi mengenai kewajipan memelihara institusi kekeluargaan dengan menekankan aspek implikasi pernikahan yang menyalahi prosedur dan undang-undang dalam majlis pengimarahan ilmu di masjid-masjid atau di institusi pengajian di sekolah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah untuk memantapkan kandungan silibus mata pelajaran pendidikan Islam dalam bab munakahat di peringkat sekolah menengah dengan memberi perhatian ke atas implikasi ataupun isu-isu berkaitan pernikahan yang menyalahi prosedur dan undang-undang. Jadi setakat itu sahaja dalam masa yang begitu terbatas ini. Semoga ada manfaatnya bagi maklumat yang lebih menyeluruh. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, boleh merujuk kepada kertas kerja penuh. Jadi setakat itu sahaja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada seminar kali ini saya akan menyampaikan
sebuah kertas kerja yang bertajuk tentang keperluan graduan syariah di Malaysia untuk memahami konsep dan metodologi pengajian syariah sebenar di dalam menyelesaikan isu serta permasalahan semasa yang dihadapi oleh umat Islam. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat dari segi sejarah, sejarah dunia telah memperlihatkan bahawa di zaman keunggulan tamadun Islam, umat Islam telah mengamalkan budaya ilmu yang cukup hebat sehingga menjadi rujukan masyarakat dunia pada ketika itu. Walau bagaimanapun, kegemilangan ini menjadi semakin pudar berpunca daripada sikap umat Islam sendiri yang meninggalkan ajaran Islam dan hanya menerima pakai amalan taklid semata-mata menggantikan amalan ijtihad. Hasilnya, umat Islam menjadi semakin ketinggalan dan banyak permasalahan baru yang berlaku dan yang tidak dapat diselesaikan. Menyedari fenomena ini, di Malaysia, pihak kerajaan telah melakukan beberapa reformasi drastik terhadap pengajian syariah itu sendiri, baik dari segi kurikulum maupun pendekatan yang digunakan. Hasilnya, banyak institusi-institusi pengajian tinggi awam yang menawarkan program-program pengajian syariah telah ditubuhkan sebagai hasil langkah proaktif golongan intelektual Islam dan kerajaan di dalam menangani kehendak dan keperluan semasa. Namun demikian, graduan-graduan yang dilahirkan kebanyakannya masih lagi bersifat taklidi dan masih tidak mampu untuk menangani ledakan permasalahan semasa yang melanda umat Islam. Sesetengah hukum yang diberikan pula kelihatan tidak kritis, tidak holistik dan tidak mengikut metodologi sepatutnya sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Oleh yang demikian, kertas kerja ini kalau sidang pendengar boleh baca secara keseluruhannya, bertujuan untuk membincangkan tentang apakah asas dan metodologi yang sepatutnya dikuasai dan dipegang oleh setiap graduan syariah bagi membolehkan mereka menyelesaikan dan menepani permasalahan semasa yang dihadapi oleh umat Islam. Dan kajian mendapati bahawa Islam sebenarnya telah pun menggariskan asas dan metodologi yang jelas sebagai panduan kepada mereka yang ingin memberikan sebarang hukum dalam usaha menyelesaikan sebarang isu dan permasalahan semasa yang dihadapi oleh umat Islam. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan konsep dan metodologi pengajian syariah? Kalau kita lihat, konsep bermaksud gagasan, tanggapan ataupun idea mengenai sesuatu dan metodologi pula bermaksud kaedah melakukan sesuatu. Sementara itu, syariah pula membawa pengertian sebagai hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Jadi apabila ketiga-tiga istilah ini digabungkan, maka dapatlah difahami bahawa metodologi pengajian syariah meliputi segala kaedah, teknik dan prinsip yang digunakan di dalam pengajian syariah bagi membolehkan seseorang itu mempelajari, mengkaji dan memahami ilmu-ilmu syariah secara lebih mendalam dan berkesan. Dan justru untuk mencapai tahap kefahaman yang tinggi, kaedah dan teknik yang digunakan ini perlulah diberi penekanan secara langsung dan dipelbagaikan. Objektif utama pengajian syariah ini adalah untuk membangunkan masyarakat manusia secara keseluruhannya ke arah yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Pengajian syariah bukanlah hanya sekadar untuk menentukan hukum berkaitan halal atau haram sahaja, bahkan ianya lebih luas daripada itu dan mencakupi keseluruhan kehidupan manusia. Jadi kita lihat pula tentang apakah ciri-ciri pengajian syariah yang sepatutnya diambil kira, sepatutnya difahami oleh setiap mujtahid ataupun setiap graduan syariah. Yang pertama, setiap graduan syariah dalam membuat ataupun melahirkan ataupun membuat sesuatu hukum itu perlu memahami ciri-ciri ini. Yang pertama, pengajian syariah ini adalah berasaskan kepada wahyu ilahi, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan sumber rujukan utama. Para mujtahid adalah terikat kepada kedua-dua sumber ini selagi mana terdapat nas-nas yang menjelaskan setiap persoalan yang timbul. Sekiranya tiada, mereka masih terikat untuk mencari jawapannya berdasarkan kepada prinsip, dasar, tujuan dan ruh syariah itu sendiri. Yang kedua, ianya adalah terasas di atas kesedaran beragama dan akhlak.
berakhlak. Dan dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada permisahan di antara nilai hukum dan nilai akhlak. Pelanggaran terhadap mana-mana undang Islam adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan agama dan akan mengundang balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebenarnya mendidik jiwa manusia supaya melakukan sesuatu kebaikan dan meninggalkan kemungkaran atas dasar kecintaan, keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ialah pengajian syariat itu bersifat universal, syumul dan kekal sepanjang zaman. Maksudnya manusia secara keseluruhannya pada semua masa, keadaan dan tempat, bukan untuk kawasan, negara atau golongan manusia yang tertentu. Syumul pula bermaksud bahawa pengajian syariat itu sendiri merangkumi segala aspek pengajaran Islam, baik dalam bentuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Dan atas faktor inilah kebanyakan nasyarak didatangkan oleh Allah dalam bentuk umum bagi menjamin kesesuaiannya pada semua masa dan keadaan. Dan ini selari dengan prinsip Islam yang memberi ruang untuk kebebasan berfikir dan berijtihad. Pembalasan dunia dan akhirat. Syariat Islam adalah berbeza dengan syariat duniawi. Pada asalnya semua balasan adalah bersifat ukhrawi, tetapi kerana keperluan kehidupan dan demi kestabilan masyarakat, maka wujudnya juga balasan duniawi di samping ukhrawi. Oleh yang demikian, pengajian syariat ini memberi penekanan ke atas pembangunan maddiyah dan ruhiyah yang seimbang bagi melahirkan manusia yang berkualiti yang dengan sendirinya tunduk kepada hukum hakam syariat tanpa sebarang paksaan. Yang seterusnya ialah memelihara maslahah dan menolak mafsadah. Syariat Islam amat memberi penekanan ke atas memelihara dan meraihkan maslahat individu dan masyarakat dan menolak mafsadah daripada kehidupan mereka sama ada dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan atas dasar inilah para mujtahid perlu memahami kehendak nas berdasarkan kepentingan semasa dan setempat sehingga sesuatu hukum yang dihasilkan itu benar-benar dapat menjamin kemaslahatan umat Islam dan menolak mafsadah daripada mereka. Baik, dari seterusnya kita lihat pula tentang apakah metod pengajian syariah. Okey, kalau kita lihat pengajian syariah ini adalah berdasarkan kepada dua kaedah ataupun kepada dua sumber utama yang tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Pertama ialah sumber-sumber yang disepakati, iaitu sumber yang diterima atau dipersetujui oleh semua ulama tanpa dipertikaikan, iaitu Al-Quran dan Sunnah yang kebenarannya adalah mutlak dan bersifat muqaddas. Bagaimanapun untuk berfungsi sebagai peraturan yang mengikat, wahyu-wahyu ini memerlukan kefahaman manusia di dalam mentafsirkannya. Dan sumber kedua adalah sumber yang berasal daripada ijtihad para fuqaha, iaitu ijma', qiyas, istihsan, masalih mursalah, uruf, istishab dan sebagainya yang terhasil daripada kefahaman para mujtahid terhadap kehendak wahyu dan adalah merupakan sumber ikutan kepada sumber-sumber asli. Dan keunikan hubungan antara wahyu dan akal serta kefahaman inilah yang sentiasa menjadikan pengajian syariah itu mantap dan mampu untuk berkembang dan mampu untuk disesuaikan pada setiap masa dan keadaan. Jadi sebagai kesimpulan kepada kertas kecil ini, kita perlu fahami bahawa umat Islam di seluruh dunia pada hari ini sedang berdepan dengan pelbagai permasalahan dan cabaran yang cukup getir, kesan daripada pelbagai perkembangan yang berlaku dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Dan senario yang berlaku ini sebenarnya menuntut golongan intelektual Islam, khususnya graduan syariah, untuk membuat penilaian dan pengamatan semula terhadap kurikulum dan pemahaman terhadap konsep dan kaedah pengajian syariah yang sepatutnya, terutamanya dalam konteks mengenangani keperluan dan permasalahan semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas yang saya ingin bentangkan pada hari ini ialah penerimaan dokumen Dewan Al-Qadhi dalam kes pengakuan status anak tak sah taraf menurut Undang-Undang Keterangan Islam. Dokumen sebagai
kaedah pembuktian memang telah diterima sejak sekian lama sebagai salah satu kaedah pembuktian sama ada di mahkamah syariah atau mahkamah sivil. Sekalipun pada awal Islam penerimaan dokumen terhad untuk kes-kes yang tertentu sahaja di dalam pembuktian, iaitu ikrar, syahadah, sumpah dan seumpamanya, namun kini suasana tersebut telah berubah. Dokumen yang sebelum ini tidak dikenali atau hanya dikenali untuk kes-kes tertentu sahaja menjadi satu kaedah pembuktian yang sangat penting. Bukan sahaja dalam kes mal, bahkan dalam kes jenayah. Sebenarnya dokumen ini dipecahkan dua bahagian, iaitu dokumen rasmi dengan dokumen tidak rasmi ataupun dokumen awam dan dokumen persendirian. Dan perbincangan kita pada hari ini adalah hanya untuk dokumen rasmi, yang mana dokumen rasmi sebenarnya dipecah tiga bahagian kalau ikut kepada perundangan Islam, iaitulah Kitabul Qadi ilal Qadi, yang kedua Kitab Bara'atus Sultaniyah, yang ketiga adalah Dewan Al-Qadi, sebagaimana yang tajuk yang dipilih pada kali ini. Dewan Al-Qadi juga dipanggil sebagai Dewan Hukmi. Dewan Qadi ialah ruangan yang mengandungi fail-fail berkaitan dengan maklumat seseorang. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen seperti surat wasiat, surat tuntutan, dokumen perjanjian berkaitan dengan nafkah, hak penjagaan anak dan sebagainya, termasuklah status, penentuan status anak setaraf atau tidak. Semua disimpan di tempat tersebut. Dengan kata lain, bahawa Dewan Al-Qadi ini seperti bilik kebal. Yang tersimpan di dalamnya adalah dokumen-dokumen penting untuk membantu pembicaraan masa-masa akan datang dan mungkin akan dirujuk kembali. Sekalipun kes telah pun ditutup pada awalnya, mungkin ada tuntutan untuk dibuka kes terbalik semula, maka hakim akan rujuk balik kepada kes-kes yang telah diputuskan sebelum ni, walaupun hakim berbeza. Dan kes tersebut daripada Dewan Al-Qadi. Sebab itulah status Dewan Al-Qadi ini sangat penting. Bahkan ia disifatkan sebagai dokumen rasmi, yang mana dokumen yang ada di dalam Dewan Al-Qadi tidak boleh diterima oleh hakim sebagai kaedah pembuktian, melainkan terdapat tuntutan ataupun pihak-pihak berjaya menimbulkan keraguan tentang status keaslian dokumen tersebut, barulah akan diminta disahkan semula. Jika tidak, maka dokumen itu akan diterima sebagai kaedah pembuktian yang kuat dan dianggap sebagai dokumen rasmi. Pensyariatan Dewan Al-Qadi ini secara khusus memang tidak ada, tetapi dalil-dalil yang terdapat Al-Quran dan hadis adalah pensyariatan dokumen itu sendiri, termasuklah dokumen Dewan Al-Qadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah secara umumnya mengenai kepentingan dokumen. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan satu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh sehingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya, hutang dan masa bayaran itu, dan hendaklah kamu menulis di antara kamu yang menulis dengan penulis yang adil. Ini nak beritahu kepada kita sebagai ayat disebut, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi ayat tersebut mengandung ayat perintah yang mana bahawa membuktikan bahawa dokumen ini sangat penting. Walaupun ia berkaitan dengan hutang, ayat ini tidaklah bermakna dokumen ini boleh hanya digunakan pakai dalam bab hutang sahaja, bahkan boleh digunakan sebagai kaedah pembuktian dalam kes-kes yang lain. Sebagaimana hadis yang lain, dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidak ada hak seseorang Muslim yang punya suatu barang yang diwasiatkan yang bermalam 2 malam kecuali wasiatnya itu ditulis dan ditulis ataupun disaksinya di sisinya. Maknanya tulis itu satu perkara yang penting, berkaitan dengan hatta berkaitan dengan wasiat atau berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Dan kedua-dua dalil ini membuktikan bahawa dokumen merupakan kaedah pembuktian yang diterima pakai, termasuklah dokumen yang terdapat dalam Dewan Al-Qadi. Apabila hakim dilantik suatu tempat, terdapat perkara penting yang perlu dilaksanakan segera olehnya. Apabila seorang hakim dilantik menjadi hakim satu tempat, antara perkara yang penting yang perlu dilakukan apabila dia masuk pada tempat yang baru itu, hakim yang baru dilantik tadi, perkara yang utama yang perlu dibuat adalah hendaklah hakim tersebut menyemak dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh hakim terdahulu. Berkemungkinan terdapat kes-kes yang tidak sempat diselesaikan oleh hakim terdahulu disebabkan dipindah ke tempat lain, dipecat atau berlaku kematian. Maka menjadi tanggungjawab hakim baru untuk meneruskan pembicaraan supaya keadilan dapat ditegakkan dengan segera. Maka dokumen Dewan Al-Qadi menjadi satu perkara yang sangat penting untuk hakim melihat keterangan dan pembuktian sebelum ini tanpa perlu membuat pengulangan keterangan atau pembicaraan.
Jika terdapat dalam dokumen Dewan Al-Qadhi pengakuan yang dibuat oleh seseorang berkaitan dengan status sah taraf seseorang anak, misalnya si Al-Hakim itu menyemak dokumen-dokumen yang terdapat Dewan Al-Qadhi, tiba-tiba dalam dokumen tersebut terdapat pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa anak itu tersebut bukanlah anak yang sah taraf dengannya, atau dengan kata lain, mungkin anak itu adalah anak zina daripadanya. Maka menjadi kewajipan hakim untuk menerima catatan yang telah dicatat oleh hakim sebelumnya yang terdapat dalam Dewan Al-Qadhi. Ini kerana dokumen Dewan Al-Qadhi dikategorikan sebagai dokumen rasmi kerajaan kerana ia dicatat oleh pegawai yang diberi kuasa khas oleh kerajaan, sama ada hakim atau pembantu-pembantu mahkamah. Pegawai yang dimaksudkan itu ialah seorang hakim atau pencatat khas yang memastikan setiap dokumen Dewan Al-Qadhi mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memastikan status sebagai dokumen rasmi kerajaan akan terjaga. Maknanya pegawai yang telah dilantik tadi atau hakim yang mencatat sendiri kes tersebut, mereka akan pastikan dokumen itu betul-betul terjaga, dan mereka akan buat catatan dan ada cap rasmi dan sebagainya, dan mereka akan letak tempat yang selamat atau dinamakan sebagai Dewan Al-Qadhi atau bilik kebal tadi. Ini membuktikan bahawa Dewan Al-Qadhi ini merupakan kaedah pembuktian yang diterima pakai sehingga saat ini, yang mana ia disifatkan sebagai dokumen rasmi. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Ainul Hakim bin Muhammad Khalil daripada Fakulti Syariah Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang berkenaan kertas kerja saya, iaitu memperkukuhkan institusi wakaf di Malaysia melalui wakaf bertempoh. Okay, baik. Pendahuluan, secara amnya majoriti negeri-negeri di Malaysia mengaplikasikan mazhab Syafi'i di dalam perundangan Islam termasuk wakaf. Justru majoriti negeri di Malaysia ini akan mengaplikasikan wakaf secara kekal kerana dalam mazhab Syafi'i hanya sah wakaf itu dilakukan secara kekal, tidak boleh dikaitkan dengan tempoh masa yang tertentu ataupun dibuat sementara sahaja. Namun begitu, terdapat beberapa negeri yang membenarkan pengaplikasian wakaf bertempoh ini, sebagai contohnya negeri Johor, Terengganu, wilayah Persekutuan dan juga Sarawak boleh dilihat di dalam enakmen pentadbiran undang-undang Islam negeri-negeri berikut. Baiklah, seterusnya, selain itu pengaplikasian produk wakaf bertempoh juga semakin pesat membangun, seperti skim wakaf tunai, wakaf saham, serta wakaf harta alih. Okey, justru daripada situasi ini, maka lahirlah dua isu yang dapat diketengahkan oleh pengkaji. Okey, yang pertama ialah konsep wakaf bertempoh serta persepsi para fuqaha terhadap pengaplikasiannya. Apakah konsep wakaf bertempoh serta pandangan para fuqaha terhadap pengaplikasiannya? Dan yang kedua, bagaimanakah dan apakah keupayaan wakaf bertempoh dalam memperkukuhkan institusi wakaf di Malaysia? Baiklah, kita terus. Okay, ini adalah hasil kajian. Yang pertama, saya akan mengetengahkan berkenaan apakah itu definisi apakah itu definisi wakaf bertempoh. Secara amnya, ulama tradisional yang terdahulu, ulama salaf yang dahulu tidak meletakkan definisi wakaf bertempoh itu secara spesifik, secara nyata ataupun secara jelas, secara tertentu. Okey, walau bagaimanapun terdapat beberapa definisi yang telah didatangkan berkenaan wakaf bertempoh. Okey, yang pertama adalah definisi daripada Al-Kashnawi Al-Maliki, salah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Okay, beliau mendefinisikan wakaf bertempoh ini sebagai satu bentuk wakaf yang tertakluk kepada satu tempoh waktu yang ditetapkan oleh pewakaf. Setelah luput tempoh wakaf itu, maka harta wakaf itu akan berpindah daripada wakaf zururi kepada wakaf khairi, atau ianya akan kembali kepada pewakaf.
Okey, ini adalah definisi yang pertama yang dibawa oleh Al-Kashnawi Al-Maliki. Definisi kedua dibawa oleh Dr. Munzir Qahab. Okey, maksud wakaf bertempoh ialah menahan sesuatu aset yang boleh dimanfaatkan berulang kali ataupun hasil daripada harta tersebut untuk tujuan kebaikan umum atau khusus, sama ada secara berkekalan atau bertempoh, bergantung pada syarat dan kehendak pewakaf. Okey, ini adalah sebenarnya ini adalah definisi wakaf secara umum. Akan tetapi saya mendapati di sini bahawa Dr. Muzakaf ada menyatakan berkenaan wakaf bertempoh. Maka di sini saya menganggap bahawa definisi wakaf ini juga boleh digunakan di dalam definisi wakaf bertempoh. Okey, seterusnya definisi wakaf bertempoh daripada Muhammad Firdaus. Beliau mendefinisikan wakaf bertempoh ini sebagai satu bentuk wakaf yang memberikan hak kepada pewakaf untuk menetapkan sebarang syarat, sama ada ianya bersifat bertempoh, yakni at-taqid, atau menghadkan golongan penerima wakaf, yakni al-mawqufu alaih, dengan prinsip serta undang-undang yang telah diperuntukkan oleh lembaga wakaf negeri bertepatan dengan hukum syarak, serta menjaga kemaslahatan pewakaf, penerima wakaf dan harta wakaf. Okey, pada pendapat saya definisi ini adalah satu definisi yang sangat komprehensif dan sesuai untuk diamalkan di Malaysia. Seterusnya, ini adalah pandangan fuqaha terhadap harta wakaf. Fuqaha terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama, wakaf hanya sah dilakukan secara berkekalan. Ini adalah pandangan jumhur fuqaha, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mereka berpendapat bahawa kekal at-ta'bid merupakan syarat sah dan prinsip asas wakaf. Sesuatu wakaf itu tidak sah jika dilakukan secara bertempoh. Pendapat ini juga disokong oleh beberapa ulama moden yang juga bersetuju dengan pendapat ini, seperti Abdul Jalil, Abdul Rahman Ashub, Umar Hilmi dan Ahmad Ar-Raisuni. Manakala pendapat yang kedua pula, wakaf adalah sah sama ada dilakukan secara bertempoh ataupun kekal. Ini adalah pendapat daripada Qadhi Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi, pendapat Mu'tamad mazhab Maliki, satu pandangan daripada mazhab Syafi'i ataupun dikatakan riwayat daripada mazhab Syafi'i, dan juga satu pendapat daripada mazhab Hanbali. Mereka berpendapat sedemikian kerana kekal bukanlah satu prinsip asas dan bukan syarat sah wakaf. Kerana tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menginfakkan harta. Justru dibenarkan wakaf ini dilakukan sama ada secara kekal ataupun bertempoh. Pendapat ini disokong oleh beberapa ulama moden seperti Munzir Qahaf, Abu Zuhrah, Mustafa Az-Zarqa, Ar-Rifa'i, Hasan Muhammad Ar-Rifa'i, Muhammad bin Yahya An-Nujaimi dan Majidah Mahmud Hazza. Adalah cabaran pengaplikasian wakaf bertempoh di Malaysia dan cadangan penambahbaikannya. Yang pertama adalah cabaran dari sudut perundangan dan fatwa. Okey, wakaf bertempoh ini masih tidak diaplikasikan secara meluas dari sudut perundangan dan fatwa. Okey, terdapat banyak produk wakaf bertempoh yang telah dibenarkan untuk diaplikasikan seperti wakaf tunai dan istibdal wakaf. Terdapat beberapa negeri yang membenarkan pengaplikasian wakaf bertempoh seperti Johor, Wilayah Persekutuan, Terengganu dan Sarawak. Cadangan daripada saya agar pihak-pihak berkuasa daripada di peringkat Majlis Agama Islam Negeri bersama fatwa duduk sekali agar berbincang dan membuat kajian semula tentang potensi wakaf bertempoh ini dalam membangunkan harta wakaf. Ini adalah kerana wakaf bertempoh, produk wakaf bertempoh telah pun diaplikasikan di Malaysia, tetapi prinsip wakaf bertempoh itu secara asasnya tidak diperluaskan di Malaysia ini, tidak diamalkan secara meluas kerana ada halangan daripada sudut perundangan dan juga fatwa. Okey. Cabaran yang kedua ialah sudut harta wakaf. Majoriti negeri, kembali kepada poin tadi, sebenarnya walaupun ada halangan daripada sudut perundangan dan fatwa, tetapi halangan ini tidak bermakna wakaf bertempoh itu tidak boleh diaplikasikan terus. Sebab ada negeri yang dah mengaplikasikan wakaf bertempoh ini, dan ternyata wakaf bertempoh ini mampu memberikan satu nafas baru kepada institusi-institusi wakaf ini untuk memajukan harta-harta wakaf yang ada. Okey.
Cabaran dari sudut harta wakaf pula. Majoriti negeri mengaplikasikan wakaf secara kekal sahaja sama ada pada wakaf khas ataupun wakaf am. Wakaf secara kekal hanya terhad kepada beberapa jenis harta sahaja seperti tanah. Kepada harta ta'alih saja seperti tanah. Prinsip penetapan harta wakaf secara kekal ini telah pun dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan bahawa wakaf dalam bentuk kekal hanya sah pada harta jenis ta'alih saja. Dan harta jenis ta'alih saja secara adatnya dipahami ialah tanah. Okey. Jadi andai kata sesuatu wakaf itu wakaf secara kekal hanya boleh dilakukan kepada tanah sahaja, maka akan sukar untuk kita membuat pembangunan pada tanah tersebut, ataupun sukar untuk kita membangunkan tanah tersebut untuk tujuan yang lebih baik kepada masyarakat secara umumnya. Yang seterusnya, pengaplikasian wakaf bertempoh mampu mempelbagaikan jenis harta wakaf sama ada harta alih ataupun harta ta'alih. Contohnya pengaplikasian wakaf tunai, wakaf saham dan wakaf manfaat daripada harta. Okey, seterusnya kemaslahatan bagi institusi wakaf, pewakaf dan penerima wakaf. Pengaplikasian wakaf secara kekal sahaja akan menyempitkan ruang untuk manusia melakukan kebaikan. Wakaf kekal juga akan membataskan jenis harta yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Wakaf bertempoh ini amat sesuai dengan keadaan pada masa kini. Wakaf bertempoh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan perkembangan tren gejala Islamofobia di negara majoriti bukan Islam, satu analisa. Kajian ini akan membuat analisa dan perbandingan di 3 buah negara iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia. Persoalan berikut cuba dijawab, iaitu pertama, apakah kesan Islamofobia terhadap pengamalan syariah di kalangan umat Islam, dan apakah Islamofobia menyebabkan umat Islam terhalang daripada menunaikan kewajipan mereka seharian, termasuklah kewajipan fardu ain seperti solat dan menutup aurat, menuntut ilmu agama dan kewajipan fardu kifayah kepada masyarakat. Perkembangan Islamofobia di negara-negara barat dikatakan bermula pada tahun 1991 melalui penerbitan bersiri di Amerika Syarikat. Islamofobia telah dimasukkan sebagai entry dalam Kamus Oxford pada tahun 97. Tragedi 11 September 2001 telah menjadi pemangkin kepada gejala Islamofobia yang kian memburuk di negara barat. Peristiwa pembunuhan 50 orang di sebuah kelab yang dikaitkan dengan golongan LGBT oleh seorang suspek yang dilaporkan terlibat dengan gerakan ISIS merupakan satu serangan dahsyat di Amerika Syarikat. Kajian ini akan menumpukan terhadap 3 buah negara yang mana masyarakat Muslim merupakan masyarakat minoriti, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia. Masyarakat Islam merupakan warga minoriti di ketiga-tiga buah negara ini. Tren Islamofobia akan dianalisa berdasarkan persamaan dan perbezaan. Jika kita lihat Islamofobia di Amerika Syarikat, ia berlaku dengan kelantangan ahli politik, contohnya Trump. Ia juga berlaku dengan kemunculan golongan anti-Muslim dan organisasi yang mendapat akses sekurang-kurangnya 205 juta US dollar untuk menyebarkan kebencian dan ketakutan. Kajian mendapati terdapat beberapa kumpulan anti-Muslim yang menikmati akses sekurang-kurangnya 205 juta US dollar untuk menyebarkan ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan orang Islam. Proses normalisasi juga berlaku dengan dahsyatnya dengan penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kajian terhadap 2 saluran berita di Amerika Syarikat iaitu CNN dan Fox News mendapati mereka mempunyai kecenderungan untuk memberikan liputan negatif yang berkaitan Islam, umat Islam, Bin Laden, Syariah, Hamas, Jihad dan juga Al-Qaeda. Seterusnya kita lihat Islamofobia di Australia. Kajian mendapati minoriti umat Islam di Australia kerap menjadi target pembulian di jalanan berbanding kaum minoriti yang lain.
Ancaman gejala Islamofobia juga tidak datang daripada orang awam secara individu, malah daripada anggota parlimen sendiri seperti daripada Amerika Syarikat. Burka seringkali dikaitkan dengan aktiviti keganasan dan menjadi faktor utama penubuhan gerakan ban the burka in Australia. Kumpulan boikot produk halal juga berpandangan bahawa penjualan dan pensijilan makanan dan produk halal juga akan menyalurkan dana kepada kumpulan ekstremis Islam. Terdapat kumpulan-kumpulan anti-imigran dan anti-Islam yang berpandangan bahawa Islam yang akan berhijrah ke negara itu akan mengubah Australia menjadi sebuah negara yang melaksanakan syariat. Sementara Islamofobia di United Kingdom, kajian menunjukkan bahawa diskriminasi dan prejudis tidak berapa ketara sebelum tahun 2000. Walau bagaimanapun, ia semakin ketara dengan insiden tragedi 11 September 2001. Islamofobia dikatakan semakin meruncing dengan beberapa siri pengeboman di London pada 7 Julai 2005. Ahli politik juga telah menuduh beberapa media di negara tersebut dengan resis dan juga Islamofobia. Kajian ini menyimpulkan bahawa faktor Islamofobia boleh dibahagi kepada faktor luaran dan juga faktor dalaman. Keengganan masyarakat Muslim untuk menghayati budaya masyarakat Barat menjadi faktor utama kepada tercetusnya Islamofobia. Trend Islamofobia juga dapat dilihat dengan beberapa persamaan secara konvensional, media sosial, media cetak dan media elektronik. Kesan Islamofobia ia memberikan impak yang buruk kepada etnik Muslim dari segi pengamalan dan juga pensyariatan Islam di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Luqman bin Abdul Muttalib akan membawa satu kertas untuk pembentangan pada pagi ini yang bertajuk Sorotan Sejarah Penyakit Berjangkit Wabak sebagai asas pembinaan fik pandemik, kajian Maqasidiyah. Apa yang akan dibincangkan dalam masa yang singkat ini ialah pertama, pengertian wabak, kedua, penularan wabak dalam sejarah, ketiga, istintaj hukum daripada sejarah tersebut, dan yang keempat, hubungan antara istintaj hukum dengan konsep maqasid syariah. Baik, pertama sekali kita tengok maksud wabak. Apakah yang dikatakan dengan wabak? Wabak dalam bahasa Arab melalui lisanul Arab disebut kullu maradin fashin am, setiap penyakit yang menular secara umum di kalangan masyarakat. Lazimnya penyakit itu membawa maut atau kemusnahan sama ada kepada manusia, binatang atau tumbuhan. Apa pula ta'un? Ta'un ialah sejenis penyakit. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa antara wabak dan ta'un hubungannya adalah antara umum dan khusus. Iaitu setiap ta'un adalah wabak, tapi tidak semua wabak adalah ta'un. Justru kerana pengklasifikan penyakit belum ketara pada zaman awal Islam, maka perkataan ta'un sering digunakan untuk melambangkan wabak. Walaupun sebenarnya antara mereka adalah dua perkara yang berbeza. Baik, di sini kita melihat bahawa apa wabak-wabak yang berlaku. Ada 45 peristiwa wabak yang digariskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Tetapi yang kita ambil iktibar ialah sekitar 5, ta'un Shirawaih, ta'un Amwas, ta'un Al-Jarif, ta'un Al-Fatayat dan ta'un Al-Am. Baik. Apa istintaj hukum daripada amalan dan tindakan sahabat dalam mendepani wabak berdasarkan kepada 5 kes wabak yang kita buat penelitian. Pertama ialah sekatan perjalanan keluar dan masuk kawasan wabak. Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa adalah sekatan keluar dan masuk merupakan langkah yang terbaik dalam menangani penyakit ta'un. Bagaimana? Hal ini berlaku ketika Sayyidina Umar Al-Khattab mengadakan syura bersama para sahabat yang lain sama ada baginda ingin meneruskan perjalanan ke negeri Syam yang sedang dilanda wabak ta'un Amwas atau berpatah balik ke Madinah.
setelah mendengar nasihat dan pandangan daripada berbagai-bagai pihak di kalangan para sahabat, Sayyidina Umar memutuskan, dia berkata, inni musbihun ala zahrin fa asbihu alaihi. Aku bersiap sedia esok pagi untuk kembali semula ke Madinah. Maka kamu, wahai tentera, bersiap sedialah bersamaku untuk kembali ke Madinah. Baik, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang merupakan panglima di Syam pada ketika itu, dia berkata kepada Umar, afirarun min qadarillah, adakah kamu nak lari daripada takdir Allah, wahai Umar? Umar menjawab, dan jawapan ini masyhur yang kita dengar ialah, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari daripada qadar Allah, takdir Allah, kepada takdir Allah yang lain. Abdul Rahman bin Auf menyebut dalam satu hadis, iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengucap dan memuji kepada Allah dan mereka bersurai. Kedua, pelaksanaan kuarantin. Dalam satu hadis diriwayatkan bahawa mereka yang tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah ketika wabak sedang menular di satu kawasan, dan akhirnya mereka ditimpa dengan kematian atau tidak ditimpa kematian, mereka ini seperti mendapat pahala syahid. Kenapa demikian? Kerana orang yang duduk diam siap sedia di rumahnya, mengkuarantinkan diri dalam di rumahnya, dia bukan sekadar bersabar, pasrah, tunduk kepada qadar Allah ke atas dirinya, malah dia menyelamatkan nyawa orang lain daripada menyebarkan penyakit tersebut kepada orang awam. Jadi seolah-olah dia sedang pergi berperang, mengorbankan diri sendiri dengan kematian, tetapi menyelamatkan orang lain. Yang ketiga, larangan berkumpul sekaligus berdoa beramai-ramai. Perkara ini sering berlaku pada hari ini sekalipun. Banyak orang yang secara sinis mengatakan, apabila kita ditimpa oleh wabak, maka seharusnya kita lebih hampir dengan Allah. Maka masjid tak patut tutup. Namun apa yang kita lihat dari sejarah, berlaku pada tahun 764 Hijrah ketika Ta'un menyerang Damsyik, dan pada 833 Hijrah ketika Ta'un bermaharjala di Mesir. Pada peringkat awal, Ta'un di kedua daerah ini berada dalam keadaan skala yang kecil. Namun setelah umat Islam berkumpul di masjid, berkumpul di padang besar untuk bermunajat kepada Allah, melakukan sembahyang hajat dan sebagainya, Ta'un mendadak meningkat lebih 25 kali ganda. Justru itulah Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa perhimpunan munajat di masjid, di tempat-tempat awam adalah merupakan perkara bid'ah. Kata Ibn Hajar, annahu law kana masyru'an ma khafiya alaihi salaf summa ala fuqaha'il amsar wa atba'ahum. Jadi maknanya tak perlulah. Yang kelima, larangan menziarahi mangsa. Larangan menziarahi mangsa ini sama seperti yang kita baca sebelum ini, iaitu larangan sekatan perjalanan. Yang kelima, orang yang menghadapi penyakit Ta'un ini dikategorikan oleh Al-Bughawi sebagai orang yang berada dalam keadaan maradul khauf atau maradul makhuf atau maradul maut, iaitu beberapa hukum transaksi harta dirinya adalah terbatas. Dan yang kelima, tajuk yang terakhir adalah konsep hubungan istintaj hukum dengan maqasid syariah. Jika kita lihat kepada semua perkara-perkara yang istintaj yang diambil, hukum-hukum yang diambil melalui peristiwa sejarah tadi, kesemuanya tujuannya ialah untuk menjaga maslahah manusia, kehidupan manusia, memelihara kulliyatil khams yang ada pada diri manusia. Ia sesuai dengan prinsip maqasid, iaitu untuk menjamin kemaslahatan manusia, iaitu maslahah 5 maslahah yang penting: agama, nyawa, harta, keturunan dan baik. Dalam konteks ini, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kesimpulannya, sejarah merupakan suatu catatan yang tepat, yang telah terbukti dan menjadi salah satu daripada sandaran hukum Islam selepas Quran dan hadis. Sejarah menunjukkan kepada kita bahawa dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, beberapa SOP yang diambil oleh kerajaan Malaysia
seperti PKP, PKPB, PKPD adalah mengikut maqasid hukum syarak. Termasuklah penutupan beberapa masjid di kawasan tertentu untuk ibadat-ibadat seharian dan atau ibadat sembahyang Jumaat dalam jumlah yang besar. Setakat itu dulu untuk pembentakan ini, dan untuk selanjutnya tuan-tuan dipelawa untuk membaca makalah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan tuan moderator, seterusnya pada para pembentang dan juga peserta Impact 2020. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Fiqh Pandemik, asas dan keperluannya kepada masyarakat masa kini. Qala Allah Ta'ala, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari. Apabila kita nak membicarakan fiqh pandemik, terlebih dahulu kita kenali definisi fiqh secara ringkas dan secara cepat, yang mana kita akan lihat sudut etimologinya dan terminologinya. Ada sudut etimologi, dia membawa maksud faham, pintar atau tahu dan memahami mengenai suatu perkara secara mendalam. Sedangkan dari sudut terminologinya, pada awalnya dia diartikan sebagai pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan akhirat. Mencakupilah soal-soal berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa, dan juga pengetahuan berkaitan dengan betapa kehinaan dunia ini. Jadi sedangkan pada zaman Abu Hanifah yang merupakan yang awal di antara empat imam mazhab yang empat ini, di antara yang awal, sebab tahun kematian Abu Hanifah, tahun itu baru dilahirkan Imam Syafi'i. Jadi Abu Hanifah ni antara yang awal. Dia telah mengatakan bahawa fiqh adalah merujuk pada pengetahuan seseorang tentang hak baginya dan kewajipan ke atasnya. Itu definisi yang Abu Hanifah bagi. Jadi kalau kita lihat aspek ini, dia akan merakumi aspek akidah, akhlak dan fiqh itu sendiri. Jadi dia merakumi semua dah. Jadi ini adalah kerana pada zaman ini dia belum lagi belum lagi menjadi satu disiplin ilmu yang berasingan. Dia dipelajari semua sekali, di situlah akidah, akhlak dan fiqh. Pada zaman Al-Ghazali menjelaskan bahawa para ilmuwan pada zamannya mengenali, bila sebut ilmu fiqh, dia kenali sebagai ilmu fatwa dan yang bersandarkan dalil dan illah. Sedangkan masa kini, kalau kita lihat penulisan-penulisan ulama semasa, antaranya Al-Khin, Mustafa Al-Khin dan rakan-rakannya dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, menjelaskan bahawa fiqh ini adalah merujuk pada kefahaman dan pengetahuan tentang hukum hakam syarak yang praktikal berdasarkan dari dalilnya yang terperinci. Saya tidak menjelaskan perkara ini atau memanjangkan perkara ini kerana kita ada perkara yang hendak kita bincangkan. Jadi bila kita sebut fiqh, maka orang dalam bidangnya, dalam bidang pengajian syariah, memahami ia adalah satu ilmu yang
mengcombinkan, dia ada satu kombinasi antara unsur tetap dan anjal. Dalam fiqh dia ada yang tetap, yang tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Contoh kalau kata zakat wajib. Zakat harta itu wajib. Itu ada tetap, tak akan berubah. Tetapi apakah harta? Harta itu berlaku perubahan, berlakulah ijtihad. Yang kita kata perkara-perkara harta-harta baru yang diklasifikasikan sebagai diwajibkan zakat. Begitu juga bila kita kata kebersihan adalah satu kewajipan, mesti solat dah kena bersih daripada najis sebagainya. Dan antara cara membersihkan najis ialah dengan melakukan sertu asal tetapnya, yang tetapnya ada dalam tanah. Tetapi hari ini tanah itu telah dibuat dalam bentuk sabun, dan kita dah mula masyarakat semasa hari ini telah mula menggunakan sertu dengan sabun. Jadi sabun itu dia adalah satu pendekatan, satu cara bagaimana dia nak laksanakan sertu. Jadi kenapa berlakunya tetap dan anjal? Kerana dia nak menterjemahkan bahawa Islam itu sesuai semua zaman. Manusia berbeza, tetapi untuk mengamali Islam adalah dibolehkan. Mereka mampu lakukan menurut apa yang Islam tetapkan. Jadi oleh kerana itu, walaupun manusia berbeza, perangai berbeza, mereka tetap mampu melaksanakan hukum-hukum Islam. Walaupun zaman berbeza, mereka tetap mampu melaksanakan hukum-hukum yang dikehendaki oleh Islam. Jadi oleh kerana itu dia ada keanjalan. Dalam masa yang sama dia jaga perkara yang tetap. Jadi di sana ada sumber-sumber hukum Islam yang qat'i, yang jelas, Al-Quran dan Sunnah. Jadi inilah yang merupakan sumber kita daripada Al-Quran. Ulama fiqh akan mengambil hukum, daripada Sunnah juga mereka akan ambil hukum, dan daripada itulah mereka apa yang perkara-perkara yang berkaitan dengan anjal, mereka melakukan ijtihad, dan perkara yang merupakan konsep dan prinsip, maka tidak dilakukan ijtihad. Okey, bila kita bicarakan syariah, Ibn Taymiyah mengatakan syariah adalah hukuk wa hudud, dia adalah hak-hak dan batasan-batasan. Nah, hak-hak yang boleh kita lakukan, dan di sana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Okey, asas pada fiqh pandemik, keperluannya kepada masyarakat masa kini, kita kena faham bila kita nak bicara fiqh pandemik ini, dia bukanlah satu fiqh baru yang terasas pada syariat Islam. Dia adalah hukum hakam semasa yang diijtihadkan dari sumbernya sama ada sumber itu ada yang muttafaq alaiha dan ada yang mukhtalaf alaiha. Ia sebahagian dari syariat Islam yang dijelmakan dalam bentuk realistik bagi menangani nawazil, isu-isu yang baru timbul. Kalau dalam kes kita ini ialah isu pandemik ataupun wabak yang melanda dunia hari ini. Fiqh Islam ataupun kita kata fiqh klasik ataupun fiqh semasa, semuanya adalah sama saja, tidak ada beza. Bila kita nak bicarakan fiqh pandemik, bukan kita nak menyatakan kita buat sumber baru, tidak. Dia adalah sumber yang sama sahaja dengan fiqh klasik yang telah disusun disiplin pengajiannya oleh ulama silam. Cuma mungkin sudut pendekatannya berbeza berdasarkan perbezaan keadaan, situasi dan kondisi zaman dan tempat. Dalam fiqh pandemik ini kita perlu menghimpunkan melakukan kombinasi kepakaran syariah, medical. Kerana bukan orang syariah keluar hukum tanpa merujuk kepada pihak-pihak yang ada kaitan dengan isu-isu pandemik, yang menangani isu pandemik ini. Antaranya bahagian medik, bahagian keselamatan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
Jadi itu secara umumnya, dan saya tutup sebagai penutupnya. Kita jelas bagi kita bahawa wabak pandemik yang melanda, yang sedang melanda dunia hari ini, dan negara umat Islam khasnya menuntut supaya ijtihad baru dilaksanakan bagi mencari jawapan hukum terhadap persoalan-persoalan berkaitan pandemik yang ditimbulkan. Yang kedua, umumnya fake pandemik adalah bertujuan untuk menyelesaikan hukum Islam dalam domen isu-isu forok yang boleh berubah dengan persekitaran dan uruf serta selari dengan maqasid asy-syariah. Dan yang ketiga, sebagai rumusannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Integrasi Akli dan Nakli dalam Karya Turas Islam sebagai medium memahami nas syarak, tinjauan terhadap kandungan dan metodologi penulisan risalah wasail ilmu al-kalam wa ra'fah wa rahmah lil awam. Isi kandungan bentangan saya yang artikel ini ditulis mengikut 5 isi kandungan penting, iaitu pendahuluan, peranan akal dari perspektif syarak, integrasi ilmu akli dan nakli dalam karya Turas Islam dalam memahami wahyu, risalah wasail ilmu kalam sebagai karya integrasi akli dan nakli dalam memahami wahyu, dan penutup. Peranan akal dari perspektif syarak. Akal merupakan suatu alat untuk berfikir dan menimbang di antara baik dan buruk, serta menegah daripada melakukan perkara yang dilarang atau mungkar. Kelebihan yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT ini menunjukkan bahawa akal mempunyai satu keupayaan untuk menilai dan menimbangkan di antara yang baik dan yang buruk, dan menjadi tempat untuk kita menilik dan juga melihat tentang kejadian alam agar kita dapat mengenal kepada pencipta kita. Dalam konteks akidah dan usul fiqh, para ulama telah mengiktiraf bahawa akal merupakan manatul taklif. Akal adalah syarat utama dalam dan wajib ada dalam diri seseorang manusia untuk menerima taklif syariat yang dikenakan kepada seseorang. Para ulama juga bersepakat bahawa akal merupakan asas kepada an-naqal. Kerana jika tidak sabit kewujudan Allah SWT dan kebenaran para nabi, maka wahyu itu juga tidak sabit. Oleh itu jumhur ulama seperti Imam Al-Sunnah, Al-Imam Al-Asy'ari, Qadhi Al-Baqillani, Al-Isfirayini dan Imam Al-Haramain berpendapat bahawa tidak boleh berintikad, tidak boleh bertaklid dalam urusan akidah ataupun urusan i'tiqad. Bahkan wajib melakukan nazar dan menggunakan akal untuk dijadikan sebagai dalil. Dari sudut fiqh pula, kewajipan suatu amalan itu terhenti kepada adanya akal secara sempurna, iaitu dengan mencapai umur balik. Dan dalam syarat sah amalan, sifat tamyiz memang peranan utama sebagai elemen untuk mengatakan bahawa amalan-amalan seperti solat, bersuci, azan, puasa dan haji adalah sah mengikut nizam ataupun mengikut undang-undang syarak. Dalam disiplin ilmu maqasid syariah, syariat melihat bahawa akal memiliki peranan untuk satu elemen yang sangat penting untuk dijaga dan dibina, dikuatkan dan dipertahankan dengan ilmu. Dan juga undang-undang syariah telah menetapkan bahawa sesiapa yang merosakkan akalnya dengan meminum minuman keras contohnya akan diberikan akan dikenakan hukuman hudud. Integrasi ilmu dalam karya Turas Islam dalam memahami wahyu, kita lihat bahawa para ulama telah mengaplikasikan kaedah ini, iaitu mengintegrasikan
ilmu akal dan nakal, di mana apabila kita melihat mereka telah menghimpunkan atau menggunakan kaedah ilmu yang berdasarkan akal untuk memahami nas-nas syarak. Ramai ulama Islam telah membuat ataupun menulis karya-karya mereka seperti dalam ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh, ilmu mantik dan sebagainya. Oleh itu kita lihat di sana contohnya ilmu kalam atau ilmu usuluddin, mantik dan usul fiqh, terdapat perbahasan-perbahasan yang berkisar pada permasalahan kalam, bahasa dan logik akal dalam erti kata untuk kita memahami maksud-maksud syarak yang dapat kita jumpa di dalam nas-nas syarak sama ada Al-Quran ataupun hadis. Risalah Wasail, ilmu kalam sebagai karya integrasi akli dan nakli dalam memahami wahyu. Risalah ini merupakan satu karya oleh ulama yang terkenal daripada Al-Fatani, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wahngah ataupun makruf dengan nama Ayah Hadis Sekam. Dan beliau telah mengarang kitab ini untuk membahaskan tentang hukum akal dengan secara terperinci bagi menyempurnakan lagi pengetahuan sedia ada para pembaca mengenai hukum akal. Hal ini kerana kebanyakan kitab-kitab tauhid, khasnya kitab Jawi, hanya menerangkan secara umum tentang hukum akal sahaja tanpa membincangkan secara mendalam mengenainya. Tambahan pula, kebanyakan kitab Jawi tauhid meletakkan definisi hukum akal dengan menggunakan definisi subjek bagi hukum akal al-mahkum, bukan pula definisi sebenar hukum akal. Secara ringkas, terdapat 11 pembahagian tajuk dalam risalah ini. Dan risalah ini sangat penting kerana pengarang telah memuatkan huraian yang terperinci, halus dan komprehensif berkenaan dengan huraian hukum akal. Juga dimuatkan juga tentang aspek berkenaan dengan istilah-istilah, makna-makna yang patut diketahui dalam istilah-istilah ilmu usuluddin yang berkaitan seperti istilah qadim, azali, baharu hakiki dan baharu majazi dengan pendekatan kefahaman yang betul. Dari aspek metodologi yang dipraktikkan oleh pengarang, ianya boleh dilihat pada 3 perkara, iaitu penterjemahan istilah bahasa Arab, penggunaan tamsilan yang bersifat setempat dan penggunaan bahasa tempatan. Kesimpulannya, karya-karya turas ulama telah memuatkan perbincangan dan perbahasan yang menggabungkan pendekatan dan fahaman akal bagi memahami nas-nas syarak daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dengan kefahaman yang jelas bahawa Islam tidak menolak akal secara total, bahkan mengiktiraf akal sebagai wadah untuk memahami wahyu, terhasillah pelbagai bidang ilmu Islam seperti ilmu usul fiqh, usuluddin dan mantik yang menggunakan pendekatan dan ilmu aplikasi akal. Oleh itu, karya-karya seperti ini perlu dipelajari dan disebarkan kepada masyarakat awam untuk bagi memberikan satu fahaman yang tepat tentang maksud-maksud syarak yang hendak disampaikan. Risalah Wasail, ilmu kalam merupakan hasil penulisan yang sangat tinggi nilainya yang menjelaskan tentang istilah-istilah ulama usuluddin, terutamanya berkenaan dengan hukum akal secara tepat dan terperinci. Terutama dalam menjelaskan tentang maksud terjemahan yang telah diterjemahkan oleh para ulama Islam dalam kitab-kitab usuluddin yang terdahulu. Dengan itu saya sudahi pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallimin Muhammad Syahid bersama rakan panel bersama Dr. Baidar Muhammad Hassan daripada Fakulti Syariah dan Ulang Universiti Sains Islam Malaysia dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Jaafar daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia. Tajuk kajian yang ingin kami bentangkan pada hari ini adalah kepentingan pengajaran subjek syariah dan pengajian Islam
menggunakan bahasa Arab, kajian persepsi pelajar syariah dan undang-undang Universiti Sains Islam Malaysia. Latar belakang kajian, kemahiran bahasa Arab bagi pelajar-pelajar Universiti Sains Islam Malaysia adalah satu perkara yang amat penting. Ia bukan hanya pelajar yang mengambil program pengajian Islam sahaja, tetapi pelajar-pelajar lain di pelbagai fakulti dalam universiti juga perlu memiliki kemahiran bahasa Arab. Ini adalah bagi memastikan kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PNP dapat dicapai. Tahap kemahiran ini akan menjadi penanda aras bagi kejayaan pelajar dalam bidang-bidang yang diambil, khasnya bidang syariah dan pengajian Islam. Adapun objektif kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kepentingan dan kebolehlaksanaan pengajaran dan pembelajaran subjek-subjek syariah dan juga pengajian Islam dalam bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia. Sama ada penggunaan bahasa Arab dalam proses PNP di Universiti Sains Islam Malaysia dapat diterima dan relevan untuk dikekalkan ataupun sebaliknya. Berkaitan dengan metodologi kajian ini menggunakan kaedah kajian kuantitatif yang melibatkan seramai 239 pelajar tahun 1 sehingga tahun 5 daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Terdapat satu set soal selidik yang mengandungi 6 soalan ditanyakan kepada para responden untuk mengetahui pandangan mereka berkaitan dengan keperluan dan kebolehlaksanaan pengajaran dan pembelajaran subjek syariah dan juga pengajian Islam dengan menggunakan medium bahasa Arab. Responden dipilih menggunakan teknik persempelan rawak dan data akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Adapun hasil kajian yang didapatkan menunjukkan bahawa kajian ini mendapati seramai 69.5% responden mereka berpandangan bahawa pengajaran subjek-subjek syariah dan juga pengajian Islam di USIM adalah perlu. Dan hampir keseluruhan responden iaitu seramai 92.5% bersetuju sebagai universiti peneraju integrasi ilmu nakli dan akli, USIM perlu untuk memartabatkan bahasa Arab di samping bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran, iaitu sebagai medium pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran dalam penggunaan bahasa Arab sebagai medium PNP yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar. Dan didapati seramai 63.2% responden mengakui bahawa mereka mengalami kesusahan dalam memahami subjek-subjek syariah dan pengajian Islam jika subjek-subjek ini disampaikan dalam bahasa Arab. Di antara hasil kajian juga mendapati bahawa di antara punca kesukaran yang dialami oleh pelajar dalam memahami subjek yang diajar dalam bahasa Arab adalah disebabkan sikap pelajar yang lebih suka dan mereka merasa selesa jika PNP atau pengajaran pembelajaran dijalankan dalam bahasa selain bahasa Arab, sama ada menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan didapati juga majoriti pelajar ataupun hampir seramai 59.4% responden mereka menyatakan dan bersetuju berkaitan dengan perkara ini. Hasil kajian ini boleh diaplikasikan atau diguna pakai sebagai rujukan oleh penggubal polisi dan juga jawatan kuasa pengurusan tertinggi universiti bagi memastikan bahawa penggunaan medium bahasa Arab dalam pembelajaran dan pengajaran subjek-subjek syariah dan juga pengajian Islam adalah masih relevan
dan perlu diteruskan lagi. Ini adalah bagi meneruskan dan memantapkan lagi agenda integrasi ilmu nakli dan akli di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan bahasa Arab sebagai medium sumber-sumber rujukan ilmu nakli wajar untuk diberi tumpuan yang lebih besar bagi membolehkan pelajar-pelajar ini memiliki dasar keilmuan yang kuat dalam memahami dan mengaplikasi kedua-dua disiplin ilmu ini. Berkaitan dengan kebaharuan atau keaslian kajian, kajian ini mendedahkan punca sebenar masalah dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan guru atau pensyarah. Terdapat pelbagai isu seperti lemahnya prestasi pelajar dan rendahnya minat mereka dalam subjek syariah dan pengajian Islam tanpa dikenal pasti puncanya. Justru, kajian ini menunjukkan fakta dan punca sebenar, menerusi data dan fakta yang dihimpunkan dari soal selidik serta pandangan atau persepsi pelajar dan juga saranan dan harapan daripada mereka semua. Pelajar mempunyai latar belakang yang cukup untuk memahami subjek-subjek yang diajar dan mereka meyakini pentingnya pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan dalam bahasa Arab. Namun, sikap pelajar perlu diubah serta guru atau pensyarah juga perlu memperbaiki cara mengajar dan penyampaian maklumat agar dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari subjek yang diambil. Kesimpulan dan saranan, jadi berdasarkan data yang dihimpun daripada hasil soal selidik dan juga cadangan serta harapan para pelajar berkaitan penggunaan bahasa Arab sebagai medium pengajaran dan pembelajaran subjek syariah dan juga pengajian Islam, dapat disimpulkan bahawa polisi yang ditetapkan oleh pihak universiti yang mengekalkan bahasa Arab sebagai medium PNP adalah masih relevan dan dapat diterima oleh pelajar. Ini kerana kesan positif yang ditimbulkan lebih banyak dan kebaikannya dapat dirasakan oleh pelajar itu sendiri. Tentunya, meskipun terdapat kesukaran dan kekangan dalam pelaksanaannya serta pelbagai cabaran dihadapi oleh pelajar, namun perkara ini dianggap cabaran yang biasa dan boleh dihadapi dengan cara meningkatkan serta menambah baik kaedah PNP dan kemudahan proses pengajaran yang sedia ada. Fakta yang menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar lebih memilih penggunaan dui bahasa dalam proses PNP juga perlu diberi perhatian dan perlu mendapat pemantauan sewajarnya dari pihak pengurusan universiti. Ini bagi memastikan polisi universiti berkaitan kaedah dan proses PNP dalam bahasa Arab tetap dapat dikekalkan dan dilaksanakan. Adapun cara dan pendekatan yang diambil perlu dibincangkan bersama di antara pensyarah dan juga pengurusan universiti bagi mendapatkan kaedah yang terbaik. Yang paling penting adalah pelajar dapat meningkatkan kemahiran bahasa Arab dan pada masa yang sama memahami isi kandungan subjek yang diajar. Harapan para pelajar yang mahukan mereka memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu pengetahuan perlu diambil perhatian juga. Ini bertujuan agar segala ilmu yang diperolehi semasa di universiti dapat dimanfaatkan untuk pelajar itu sendiri dan juga untuk masyarakat semasa mereka lulus dan mereka menceburi bidang masing-masing. Dengan usaha sama daripada setiap fakulti dalam mewujudkan persekitaran bahasa Arab yang baik serta sokongan padu daripada pihak pengurusan universiti dalam usaha ke arah memperkasakan kemahiran bahasa Arab di kalangan pelajar akan dapat membantu memastikan